Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sentiasa dilimpahi keberkatan dan kemudahan serta ganjaran pahala yang berlipat kali ganda di atas segala usaha ibadah yang kita sentiasa pertingkatkan dari sehari ke sehari. Kualitinya sentiasa diperkemas dan diperutuhkan dari semasa ke semasa dan kita semakin hari semakin menyelami keindahan, kecantikan dan kemanisan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan Karim, Allahu Akram. Berkongsi lagi kita secara santai dan ringkas di dalam siri program Canggih Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara kelebihan dan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bulan Ramadan ini, yang ini kita mesti rebut. Ambil peluang ini, tak banyak sedikit, kalau boleh hari-hari lagi bagus. Kuantitinya dan juga jumlah nilaiannya seperti mana yang biasa dilihat oleh manusia, ia bukanlah seperti mana nilaian yang dilihat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kalau yang mampu kita sumbang itu hanya RM1, atau yang mampu untuk kita taja itu hanya sekitar nilai sebiji atau 2 biji sahaja buah tamar, ataupun mungkin hanya seteguk air, tetapi jika kita terlibat bekerjasama untuk turut sama menyumbang di dalam amalan ibadah yang ingin kita kongsikan ini, ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala terlalu besar dan juga terlalu tinggi. Apa dia? Iaitu ibadah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi, menaja, menyumbang atas apa juga nama kepada ibadah iftar kepada orang lain yang sedang berpuasa. Kita juga nak buka puasa ni, tapi kita juga membantu orang lain untuk berbuka puasa. Sesuai dengan potongan hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, man fattara sa'iman, siapa saja yang beri makan kepada orang yang berpuasa, artinya memberi makan masa buka puasa lah ya, waktu iftar, maka kata Nabi, kana lahu mithlu ajrihi, dia akan dapat pahala sama seperti mana pahala orang yang berpuasa. Dia berpuasa, dia memberikan sumbangan juadah iftar, walaupun hanya seteguk air, dia dapat pahala penuh orang lain yang berpuasa. Subhanallah. Dan disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-saimi syai'un. Riwayat At-Tirmizi. Satu pun, sedikit pun tidak berkurang pahalanya. Seakan kita puasa double dalam hari yang sama. Subhanallah, bayangkan kalau hari-hari sumbangan kita ini kepada orang yang berbuka puasa, terlalu ramai orang yang sangat-sangat memerlukan. Kalaupun tidak dalam situasi demikian, kita tetap terus dapat menyantuni untuk memastikan juadah berbuka puasa cukup untuk ahli keluarga kita, untuk saudara mara kita, untuk yang bersilaturahim dengan kita, untuk jiran tetangga, ataupun subhanallah terlalu ramai insan-insan dan golongan serta individu yang memerlukan di luar sana. Dan kita bantu serta kita kongsi. Jumlah nilaian bukanlah merupakan suatu yang perlu untuk ditetapkan di sini. Kita tidak mampu untuk menaja makan 10 orang sekaligus, ataupun tidak mampu untuk menaja makan 50 orang anak yatim, ataupun golongan yang memerlukan, fakir, miskin, asnaf dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dengan kehebatan, kecanggihan dan juga semuanya ada di hujung jari, menerusi atas talian secara online, kita mampu menyumbang untuk pelbagai pertubuhan dan organisasi yang membantu untuk menguruskan iftar, juadah berbuka puasa kepada semua orang yang memerlukan. Bukan saja asnaf, tapi mereka yang sedang berjuang dan juga berjihad di pelbagai tempat menerusi urusan menjaga maslahah dan kebajikan manusia. Pahala kita berpuasa insya-Allah subhanallah dapat, pahala juga kita akan dapat berganda lagi, walaupun yang kita berikan itu hanya mungkin seteguk air atau sekotak. Kalau tidak sekotak tamar pun nilai itu 1 atau 2 biji tamar, ianya juga melayakkan kita insya-Allah untuk dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran seperti mana kita berpuasa penuh.
Kita dah berpuasa penuh, dapat lagi ganjaran berpuasa penuh. Subhanallah, ini adalah merupakan antara ibadah yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat wajar untuk kita usahakan sepanjang hari dalam bulan Ramadan ini. Dan ini juga bertepatan dengan sepotong hadis sahih yang lain. Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Pada suatu hari ketika kedua-duanya berpuasa, semua orang berpuasa, Nabi pergi dan menziarahi ke rumah sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Apa yang dilakukan oleh tuan rumah ketika nak berbuka puasa? Datang ni Nabi ni, VIP, orang hebat. Kita sekarang mungkin tidak mampu untuk mengundang orang lain datang ke rumah kita kerana berada dalam situasi PKP dan sebagainya. Tetapi memberi makan iftar kepada orang yang berbuka puasa tetap terus dapat dilaksanakan dengan pelbagai platform, landasan ataupun aplikasi yang ada sekarang ini. Ini perlu kita rebut peluang. Lalu sebagai tuan rumah, apa yang dibuat oleh Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, faja'a bi khubzin wa zaitin. Yang mampu dihidangkan pada Nabi hanyalah roti dan minyak zaitun. Roti cecah minyak zaitun. Fa'akala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka bersama-sama dengan yang lain, sahabat yang lain di rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tak ada komplain bahawa makanan tak sedap ataupun hanya roti saja ke, minyak zaitun saja ke, tak ada ke pencecah yang lain. Tidak. Makan dan berbuka puasa. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas makan, lepas iftar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Aftara indakum as-saimun. Telah berbuka puasa, telah beriftar di sisi kamu orang-orang yang berpuasa. Dan Nabi sambung lagi dengan menyatakan, wa akala ta'amakum al-abrar, dan yang makan makanan juadah tanpa komplain pun, juadah yang kamu hidangkan itu adalah al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang diberikan ganjaran pahala yang besar kerana berpuasa. Wa sallat alaikumul malaikah. Hadis riwayat Bukhari ini Nabi tutup dengan lafaz, dan ganjaran besarnya adalah para malaikat keseluruhannya berselawat. Artinya para malaikat keseluruhannya memberikan penghargaan, pujian, doa tidak putus-putus kepada orang yang menjamu dan membantu menyumbang berbuka puasa, walaupun apa yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah pada ketika itu hanyalah roti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain. Subhanallah, jangan risau kalau sekiranya kita tidak mampu. Ada orang kadang-kadang dia rasa rendah diri, aku tak ada duit banyak, tak mampulah. Nampak iklan rumah anak yatim perlukan bantuan berapa ramai? 50 orang. Ya Allah, tak mampulah aku nak bantu sampai 50 orang. Untuk 50 orang makan, 100 orang makan dan sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk kita menyumbang. Ingat, Nabi SAW menyatakan dalam dua hadis yang kita kongsikan ini, nilaian kadar itu bukanlah merupakan suatu penilaian yang akan menentukan berapa ganjaran pahala. Allah Subhanahu wa taala menerusi janji lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, menyatakan bahawa pengajaran dalam hadis ini ialah usahakanlah diri untuk terlibat sama atau menyumbang sama. Kalau tidak sepenuhnya pun, sedikit pun jadilah untuk kita menyumbang dalam bulan Ramadan ini. Ambil peluang dapat akaun pahala ganjaran yang besar untuk kita bersama-sama bantu menyumbang dan memberi iftar kepada muslimin muslimat, saudara se-Islam kita yang memerlukan bantuan ataupun yang mungkin kita lihat tidak memerlukan bantuan. Berkongsi juadah, bertukar juadah semasa berbuka puasa, ini juga insya-Allah termasuk di kalangan orang-orang yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini kerana mereka menyumbang atau turut serta terlibat dalam memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Insya-Allah. Ramadan Karim, Allahu Akram. Terus pertingkatkan Ramadan kita dan kualiti ibadah kita. Kualiti lahir daripada rasa kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.